Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Apa khabar semua tetamu Allah yang dipilih untuk mendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM bersama dengan saya sekali lagi Syahri Abdul Rahman dalam segmen Motivasi Pagi terbitan Puan Hajah Maslina Alias. Dan menariknya pada pagi ini kita berkenalan dengan satu topik, hero yang tidak didendangkan. Hero yang tidak didendangkan. Dalam hidup kita sebenarnya sentiasa ada pahlawan-pahlawan yang tidak pun popular atau dikenali. Pepatah Arab ada menyebut kamaghmurun fil ardi masyhurun fis samai. Berapa ramai yang tidak dikenang oleh penduduk bumi tetapi namanya mekar di langit. Dan Al-Quran sendiri pun tuan-tuan syarat padat dengan kisah-kisah pahlawan yang sengaja Allah tidak sebut nama, yang penuh hikmah Allah tidak menyebut nama. Dan ini pun beza Al-Quran dengan perjanjian lama, perjanjian baru, yakni Taurat dan Injil yang sudah diubah. Kerana dalam kitab-kitab berkenaan terlalu disibukkan kita pembaca dengan nama-nama. Sedangkan Al-Quran mengambil pendekatan sebagaimana disebut dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan para rasul yang kami telah kisahkan kisah-kisah mereka kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya rasul-rasul yang sengaja kami tidak kisahkan kepada kamu kerana hikmah dan kebijaksanaan kami. Dan Musa itu diberikan Allah kurniaan untuk berkata-kata secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka berdasarkan ayat ini fahamlah kita ada ramai lagi kisah-kisah para rasul yang Allah Ta'ala tidak sebutkan di dalam Al-Quran. Dan antara hikmahnya, agaknya apakah hikmahnya? Antara hikmahnya adalah Allah Ta'ala tidak mahu untuk membesarkan kedudukan mereka lebih daripada sepatutnya. Sedangkan segala kebesaran itu milik Allah, bukan milik makhluk-makhluk ini. Mereka punyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tetapi mereka sudah pergi, mereka sudah didatangi mati. Sedangkan Allah Ta'ala itu zat yang tidak pernah mati dan tidak pernah bermula dengan kematian ataupun berakhir dengan kematian. Padanya lah segala kebesaran, padanya lah segala puja-pujaan dan puji-pujian. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah yang berhak untuk takabur, dialah yang berhak untuk istakbara, dialah yang berhak untuk berbangga dengan dirinya sendiri. Kerana padanya kesempurnaan, padanya sifat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padanya sifat yang selayaknya dinisbahkan kepada Tuhan. Semuanya yang terpuji. Sedangkan yang tidak terpuji itu adalah kita, makhluk yang penuh dengan hina. Jadi antara sebab Allah Ta'ala tidak menyebut dengan terperinci nama-nama mereka, supaya kita lebih fokus kepada nikmat Allah pada mereka. Bukan cerita mereka tu, bukan a hero worshipping
menganggap mereka ini luar biasa, sedangkan yang menyebabkan mereka jadi luar biasa adalah nikmat iman yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan nikmat itu datang daripada siapa? An'amta alaihim. Kau yang beri nikmat kepada mereka. Bukan mereka perolehi atas hasil usaha mereka sahaja. Kerana Kau yang membuka pintu hati mereka. Kau yang mengekalkan iman dalam hati mereka. Segala puji-pujian dikembalikan kepada Allah. Keikhlasan seseorang adalah, antara kayu ukurnya adalah dia tidak mahu agar orang menyebut-nyebut kebaikannya. Sum'ah. Semoga Allah pelihara kita daripada penyakit hati ini. Keikhlasan itu adalah apabila segala apa yang kita lakukan, sebolehnya ada amalan yang kita tak nak orang tahu. Ada perkara yang orang kena tahu supaya terinspirasi, terangsang untuk melakukannya. Dan ini disebut sebagai sunnah hasanah. Yang bukankah antara yang menyebabkan seseorang itu diberkati di alam barzakh adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Jadi ada sesuatu yang kita kena beritahu dengan penuh keikhlasan, bukan nak riak. Tetapi sebaik-baik sedekah adalah yang dirahsiakan, yang tidak diketahui. Karena keikhlasan itu sifatnya adalah tidak diketahui oleh sesiapa. Sebab tu suratul Ikhlas sendiri, tuan-tuan perasankan, nama surah itu Al-Ikhlas, tetapi tidak disebut pada mana-mana kalimah dalam 3 ayat surah berkenaan perkataan Al-Ikhlas. Kerana ikhlas ini bukan untuk ditonjol-tonjolkan. Sebab tu kita tak jumpa nama Khadijah binti Khuwailid dalam Al-Quran. Kita tak jumpa nama Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran. Tetapi para ulama menyatakan isyarat kepada mereka ini jelas kelihatan dalam suratul Duha. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Siapa yang menyebabkan Nabi tidak lagi meminta-minta kalau bukan Khadijah binti Khuwailid? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dan berakhir ayat berkenaan dengan cerita mengenai wala saufa yarda. Suratul Lail mengisyaratkan pada Abu Bakar As-Siddiq yang sanggup untuk menginfakkan harta bendanya bagi membebaskan Bilal bin Rabah dan kaum-kaum hamba mustad'afin illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Jadi ada sebab Allah Ta'ala tidak sebut nama-nama besar ini kerana nak menggambarkan keikhlasan perjuangan mereka untuk tidak perlu diberitahu kepada manusia di hari kiamat, manusia yang hidup di akhir zaman. Tetapi ada sebab juga Allah Ta'ala menyebut nama. Allah Ta'ala maha berhikmah bila menyebut nama Maryam binti Imran. Allah Ta'ala ada sebab sebut nama Harut, Marut. Allah Ta'ala ada sebut, bahkan ada sebab Allah sebut nama Azar dalam suratul An'am, yang tu kita bincang nantilah tuan-tuan. Yang penting saya nak akhiri dengan cerita pahlawan yang tidak didendangkan dalam melawan Dajjal di akhir zaman. Dalam satu hadis sahih Bukhari Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah telah menceritakan kepada kami satu hari satu cerita yang panjang lebar tentang Dajjal. Antara perkara yang baginda ceritakan kepada kami ialah sabda baginda, Dajjal akan datang sedangkan dia tidak dapat memasuki jalan-jalan dan lereng-lereng bukit di Madinah. Maka dia berhenti di kawasan tanah yang gersang tiada tumbuhan yang terletak berdekatan dengan Madinah. Maka keluarlah pada hari itu seorang lelaki yang paling baik atau antara lelaki yang paling baik. Lalu lelaki itu berkata kepada Dajjal dengan perkataannya, Ashhadu annaka Dajjal alladhi haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Aku bersaksi sesungguhnya engkaulah Dajjal sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah. Dajjal pun berkata, hei kalian semua, sekiranya mahukah aku mematikan dia ini dan aku menghidupkannya semula bagi membuktikan kebenaranku sebagai Dajjal, sebagai Tuhan?
Adakah kamu akan ragu tentang perkara ini? Lalu manusia menjawab, tidak, kami tidak akan ragu kepada kamu kalau kamu melakukannya. Lalu Dajjal berkenaan membunuh lelaki berkenaan dan menghidupkannya semula. Lalu lelaki itu berkata, lelaki dibunuh oleh Dajjal itu berkata selepas dia dihidupkan semula, wallahi ma kuntu fika ashaddu basiratin minni al-yawm fayuridu Dajjal an yaqtulahu fala yusallitu alaihi. Lalu lelaki dibunuh itu berkata, mulai hari ini demi Allah, aku lebih yakin tentang dirimu sekarang lebih daripada sebelum ini, yakni sebelum aku dimatikan. Lantas Dajjal itu ingin membunuh lelaki berkenaan tetapi tidak berjaya. Subhanallah, kehebatan lelaki ini tuan-tuan. Tetapi kita tidak diberitahu siapa lelaki ini. Hadis ini tidak memperincikan siapa lelaki ini, supaya semua kita membuat bekalan untuk menghadapi Dajjal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.